Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizuddin bin Kamal Zaman. Saya daripada kelas KIM 1103G. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan yang bertajuk perbezaan pusat revolusi antara Islam dan Barat. Revolusi ialah satu perubahan asasi dalam kuasa atas struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak. Revolusi juga menerangkan tentang perubahan lengkap yang berlaku daripada satu perlembagaan kepada perlembagaan yang lain. Manakala maklumat adalah satu ilmu yang sangat penting dan berguna untuk semua manusia. Ilmu dapat membentuk kepribadian seseorang manusia dengan lebih baik. Terdapat dua sumber maklumat dan ilmu yang utama, iaitu sumber Islam dan sumber Barat. Kedua-dua sumber ini mempunyai perbezaan yang tersendiri. Islam dan Barat mempunyai persamaan dari segi jenis-jenis sumber, iaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertiar. Sumber primer Islam menerangkan tentang sumber mutlak yang tidak boleh diubah suai. Antaranya ialah sumber yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala bagi sumber primer Barat bermaksud sumber maklumat yang didapati secara langsung, contohnya melalui surat, jurnal dan sebagainya. Sumber primer Barat boleh diubah mengikut situasi dan sukar disahihkan. Selain itu, sumber sekunder Islam pula menerangkan tentang sumber yang diperoleh daripada sumber pertama yang diperbuat untuk kali kedua seperti ijma', kias, fatwa sahabat dan pelbagai lagi. Manakala bagi sumber sekunder Barat pula bermaksud sumber alternatif berdasarkan sumber primer seperti indeks, rumusan dan abstrak. Seterusnya, sumber tertiar Islam menerangkan tentang sumber maklumat atau ilmu yang dikembangkan berdasarkan sumber sekunder bagi membentuk ilmu-ilmu baru. Manakala sumber tertiar bagi Barat bermaksud maklumat yang datang berkaitan daripada maklumat-maklumat yang lain. Pencarian dan penyebaran antara tamadun Islam dan Barat. Kota Madinah menjadi pusat penyebaran ilmu dan juga fungsi masjid. Selepas berlakunya penghijrahan terbesar di dalam sejarah umat Islam, yakni penghijrahan dari Kota Mekah ke Kota Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib menjadi sebuah tempat ataupun negara Islam utama dalam penyebaran ilmu. Tambahan pula dengan adanya fungsi masjid yang berperanan sebagai pusat kegiatan utama dalam penyebaran ilmu. Hal ini dapat dilihat melalui kesannya ke atas sesebuah masyarakat di mana ramai para ilmuwan seperti barisan ulama ataupun ahli agama lahir dari institusi ini. Pencarian dan penyebaran maklumat bagi Tamadun Barat bermula pada kurun ke-14 yang dikenali sebagai zaman pembaharuan ataupun zaman Renaissance. Zaman ini menggalakkan budaya ingin tahu yang mendorong kepada penjelajahan, revolusi saintifik dan revolusi perindustrian. Bagi revolusi saintifik, peningkatan kemajuan sains telah mewujudkan impak yang besar dalam ilmu saintifik. Masyarakat memberikan penekanan terhadap penggunaan akal fikiran untuk mencari penyelesaian tentang bagaimana alam ini berfungsi. Tambahan pula telah wujudnya tokoh-tokoh terkenal seperti Isaac Newton, Galileo dan Copernicus. Bagi revolusi perindustrian pula, revolusi perindustrian memberikan kesan yang pesat dalam pertambahan penduduk dan kadar urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan banyak perubahan dari segi pertanian dan perindustrian yang menghasilkan peluang pekerjaan dan ilmu yang baru, serta kemajuan sektor pengangkutan. Selain itu, hasil daripada penguasaan perdagangan juga merupakan salah satu daripada faktor penting dalam usaha penyebaran maklumat oleh Tamadun Barat. Penaklukan dan penjelajahan memudahkan mereka untuk mendapatkan maklumat serta menyebarkan ajaran Kristian berserta matlamat mereka iaitu God, Gold and Glory. Pusat revolusi maklumat Islam. Kemunculan bandar yang menjadi pusat kegemilangan revolusi Islam. Ilmu Islam dan peredaran proklamasi wujud sejak penurunan wahyu Al-Quran. Seterusnya, ia meluas ketika fasa klimaks kegemilangannya dan sewaktu itu muncul pusat-pusat tamadun ilmu Islam di beberapa bandar yang menjadi pusat kegemilangan revolusi Islam. Kota Madinah merupakan salah satu pusat revolusi yang terulung, kemudian diikuti dengan kota Baghdad, Damsyik dan sehinggalah Cordoba yang telah menjadi pusat revolusi maklumat di sebelah barat semasa zaman kemuncak kegemilangan ilmu. Kemudian disusuli dengan kota Kahirah yang menjadi pencetus kepada revolusi ilmu. Manakala bagi Tamadun Barat pula terdapat 3 pusat maklumat iaitu institusi penjemahan, universiti dan sekolah serta institusi gereja.
Bagi institusi penterjemahan, faktor yang membolehkan masyarakat Eropah mengalami perubahan yang ketara adalah dari kepesatan aktiviti penterjemahan karya-karya Islam ke dalam bahasa-bahasa Eropah, antaranya bahasa Latin. Bagi universiti dan sekolah pula, masyarakat Eropah telah membina institusi yang digelar universiti dan sekolah untuk menyediakan pendidikan kepada seluruh masyarakat Eropah selepas terjadinya penawanan di kota Andalus. Yang seterusnya adalah institusi gereja. Institusi gereja juga merupakan salah satu pusat revolusi maklumat yang memainkan peranan yang penting dalam memacu kemajuan masyarakat Eropah. Fungsinya yang fleksibel bukan sahaja sebagai pusat keagamaan kepada masyarakat di dunia barat, malahan menjadi suatu institusi penyebaran ilmu yang penting. Maklumat antara kedua-dua pusat revolusi maklumat Islam. Yang pertama, Rasulullah sebagai role dan model. Yang kedua, etika dalam perusahaan maklumat. Setiap hal yang dilakukan haruslah bertentangan dengan syarak agar hidup mendapat keredaan dari ilahi. Begitu juga dari segi aspek pengurusan maklumat. Sebagai seorang umat Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita seharusnya melihat tauladan dari baginda dalam melakukan apa jua hal, termasuk dalam menguruskan maklumat. Setiap pengurusan maklumat haruslah mementingkan prinsip-prinsip Islam yang penuh dengan kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini seterusnya akan membawa kepada kesejahteraan ummah. Dalam dunia pengurusan maklumat pada zaman Rasulullah SAW, kata-kata, perbuatan dan pengesahan oleh baginda memfokuskan konteks hadis dalam bentuk sikap yang terpuji dalam bentuk pengurusan maklumat. Antara prinsip-prinsip utama etika Rasulullah SAW adalah siddiq, iaitu benar, amanah, tabligh ataupun menyampaikan, fatanah, profesional dan berintegriti. Pengurusan maklumat barat amat berbeza dengan tamadun Islam. Tamadun barat mementingkan kemajuan berdasarkan keuntungan dunia dan kemampuan akal semata-mata. Penekanannya menjurus kepada memaksimumkan produktiviti, kualiti dan keuntungan. Mereka berpegang dengan konsep matlamat menghalalkan cara, iaitu membolehkan apa cara sekalipun tidak kira ianya halal ataupun haram, maupun secara sah ataupun tidak sah. Masyarakatnya juga tidak ditekankan dengan aspek kerohanian. Segala perkara yang mereka lakukan lahir daripada khayalan, imajinasi, ideologi dan hasrat mereka itu sendiri. Mereka ini juga bertindak mengikut hawa nafsu semata. Pada zaman sekarang dan juga poin yang kedua ialah Cordoba sebagai pusat intelektual pada zaman dahulu. Pada zaman sebelum moden ini, internet dapat memberikan kita peluang untuk menyebarkan segala maklumat dengan sangat mudah dan cepat. Penggunaan internet tanpa batas ini juga dapat memberikan kita kelebihan untuk berkomunikasi ke serata dunia dan juga sebagai sumber yang efisien untuk mendapatkan maklumat dengan mudah, termasuklah info-info yang berkaitan dengan agama. Dakwah melalui media sosial amatlah relevan untuk diaplikasikan pada zaman yang serba canggih dan moden ini. Berbalik pada zaman dahulu, penyebaran maklumat jika kita lihat pada kerajaan Islam Sepanyol, iaitu Cordoba, kota yang dikenali sebagai pusat intelektual pada zaman kegemilangannya. Disebabkan pesatnya kemajuan aktiviti sains, informasi dan ilmu di negara tersebut, negara itu sendiri dapat menyebarkan ilmu dalam pelbagai bentuk yang efektif dan paling ketara sekali, segala sumbernya dari Al-Quranul Karim. Perkembangan maklumat bagi tamadun barat. Pada kurun ke-14 hingga ke-17, tamadun Eropah telah bangkit dan melambangkan kelahiran semula serta mula menguasai dalam pelbagai aspek, terutamanya dari segi perdagangan, penjelajahan, seni, muzik dan sains. Hasil daripada zaman Renaissance itu, tamadun barat telah melalui proses pembaharuan fahaman logik yang bermaksud segala ilmu yang ditafsir perlu ada kebenarannya asalkan ianya dapat diterima atas sesuatu sebab ataupun logik.
Ianya juga bermaksud tamadun barat menolak fahaman spiritual iaitu kepercayaan yang diterima tanpa musabak yang logik kerana ianya telah termaktub dalam kitab Bible. Fahaman ini dipegang sehingga ke hari ini, serta melalui cara perdagangan dan penjelajahan, fahaman ini telah pun disebarkan kepada tamadun-tamadun lain serta ianya telah mencipta satu sistem iaitu sistem kapitalis dan sistem materialistik. Manakala pada masa kini, tamadun Eropah mementingkan perkembangan maklumat dari segi ekonomi, politik serta teknologi. Dan tamadun barat pada masa kini lebih dikenali sebagai kemuncak ketamadunan. Perbezaan dari aspek pendidikan. Fungsi masjid sebagai tempat penyebaran ilmu. Cara penyampaian ilmu oleh Rasulullah SAW penuh dengan hikmah dan juga tradisi halaqah. Masjid amat memainkan peranan penting di dalam penyebaran ilmu. Ianya menjadi tempat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu agama. Selain itu, dengan cara penyampaian ilmu itu sendiri juga mempengaruhi tahap kesedaran untuk mempelajari ilmu dalam diri seseorang. Sebagai contoh, cara penyampaian ilmu oleh Rasulullah SAW penuh dengan hikmah dan lemah lembut dapat menarik minat masyarakat Arab untuk mendekati dan mempelajari ilmu. Tradisi halaqah yang diguna pakai pada zaman Rasulullah SAW amatlah berkesan kerana pelajar dan guru dapat duduk bersama bagi mempelajari dan berkongsi ilmu sesama mereka. Hal ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara guru dan pelajar. Aspek pendidikan bagi tamadun barat. Pada kurun kelima, kejatuhan Empire Rom telah membawa kepada zaman gelap ataupun lebih dikenali sebagai zaman pertengahan. Pada zaman ini telah berlakunya perpecahan politik, kemerosotan ekonomi dan kongkongan agama Kristian terhadap masyarakat Eropah. Kesannya, agama Kristian semakin berpengaruh dalam masyarakat Eropah. Kurun ke-11 dan 12 telah berlakunya perubahan kedara terhadap masyarakat Eropah dan zaman gelap itu sendiri, terutamanya dari aspek pendidikan. Pada kurun ke-13, pelajar-pelajar dari segenap pelosok Eropah yang ingin menuntut ilmu sudah pun mempunyai akses ke gereja-gereja lama ataupun ke sekolah. Pada tahun 1500 Masihi, zaman moden awal Eropah mula menempa perubahan dan kemajuan dalam pelbagai ilmu pengetahuan. Kebudayaan Eropah juga telah mengalami satu tahap perkembangan dan kemajuan hasil daripada pertemuan dan perhubungan dengan masyarakat Islam di Timur Tengah. Masyarakat Eropah juga telah mengubah beberapa struktur pendidikan dalam mengatur dan mendisiplinkan para pelajarnya mengikut cara tradisi pada kurun ke-16. Pada abad ke-17, orang kaya dan berdarjat mula menghantar anak-anak mereka ke tutor persendirian yang menyebabkan lahirnya sekolah istimewa yang dikenali sebagai sekolah republik yang berfungsi untuk kanak-kanak kelas pemerintah. Manakala bagi orang miskin, mereka dipinggirkan mengikut cara hidup mereka sendiri. Kesimpulannya, ilmu amatlah penting untuk seseorang bagi mengembangkan diri mereka dalam apa jua keadaan. Kita sebagai individu yang berguna haruslah menuntut ilmu tidak kira berapa umur kita dan di mana kita berada sekalipun, kerana ilmu sangat penting untuk membentuk diri seseorang individu dengan jayanya. Kita sebagai umat Islam diwajibkan menuntut ilmu kerana terdapat ganjaran dan kelebihan yang besar menanti kita. Antara ganjaran dan kelebihan yang akan diperolehi adalah dipermudahkan jalan ke syurga mengikut sabda Rasulullah SAW. Seterusnya ialah orang yang berilmu pengetahuan dipandang tinggi oleh masyarakat dan orang yang memiliki ilmu juga sangatlah beruntung kerana ilmu itu adalah jiwa dan harta yang tidak akan hilang dan habis. Berdasarkan penerangan di atas, kedua-dua pusat revolusi maklumat bersumberkan Islam dan Barat mempunyai ciri-ciri tersendiri. Berdasarkan penerangan di atas, sumber Islam lebih terperinci dan sahih berbanding dengan sumber Barat. Sumber Islam amat mementingkan keseimbangan meliputi kesemua aspek berbanding sumber Barat yang hanya mementingkan sifat sekularisme semata-mata. Hal ini kerana sumber Islam semuanya berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah sahaja. Oleh itu, semua perkara yang berlaku mestilah mengikut ajaran Al-Quran dan juga Sunnah yang telah ditetapkan. Sumber Islam adalah bersumberkan wahyu Allah, manakala sumber Barat yang wujud melalui aliran pemikiran mempunyai peranan yang
penting untuk meningkatkan pengamatan tentang sesuatu perkara. Hal ini kerana sumber barat hanya berasaskan akal dan pengalaman. Seterusnya, pusat-pusat revolusi maklumat semakin berkembang ke seluruh negara. Antara pusat revolusi Islam yang terkenal mengikut sejarah ialah Kota Istanbul, Kota Damsyik, Kota Bukhara dan sebagainya. Namun pada masa sekarang, pusat revolusi ilmu dan maklumat semakin maju dan telah dicontohi oleh beberapa negara termasuklah Malaysia. Malaysia juga mempunyai pusat revolusi ilmu atau maklumat berkaitan Islam yang semakin meningkat dari hari ke hari.